Wahai hatiku, sedarlah dari kelalaianmu akan hikmah-hikmah Tuhanmu, kerana kelalaian itu adalah penyebab daripada membantah dan komplain, protes kepada ketentuan dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tinggalkanlah kegilaan dan sikap acuh tak acuh. Kata al-mujun dalam bahasa Arab bermakna bahawa seorang itu tidak peduli, yakni bersikap acuh, tidak acuh terhadap apa yang ia perbuat dan katakan. Nak cakap apa dia cakap, nak buat apa dia buat. Begitulah zaman kita ini dilihat ramai demikian itu. Tak kira siapa pun. Kadang-kadang para asatizah agamawan pun terlanjur juga bicaranya. Inilah termasuk juga saya daripada seorang daripada orang yang mungkin terlanjur dalam berkata-kata dan juga perbuatan, sebab lalai leka, itu adalah sifat kita lah. Justru itu biarlah kita terus jadi manusia. Seandainya kita dalam kebaikan, kita syukur. Seandainya kita dalam keburukan, kita bertaubat, kita istighfar. Maka syukur dan istighfar itu kedua-duanya adalah ibadat. Jangan sampai kita nak jadi malaikat yang terus taat, dan jangan pula sama sekali nak jadi iblis terus jahat. Biarlah duduk tengah-tengah. Yang namanya manusia itu adalah ciptaan yang sempurna. Kata al-mujun dalam bahasa Arab bermakna bahawa seseorang tidak peduli, yakni bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang ia perbuat dan katakan. Dan makna tinggalkanlah al-mujun, disebut dalam bait ini, utruk al-mujun, utrukil mujun. Tinggalkanlah mujun. Apa itu mujun? Yakni kegilaan. Tinggalkanlah perbuatan orang-orang jahil yang tidak mengenal Tuhannya. Kerana itulah sebab mereka mengucapkan perkataan dan perbuatan-perbuatan dan berbuat perbuatan yang menunjukkan kepada kebodohan mereka. Yes, zaman sekarang ini begitulah keadaannya. Media sosial bebas penggunaannya. Semuanya berada di hujung jari kita. Kita boleh buat snap sendiri gambar, ambil gambar, buat video, kita boleh post sendiri. Walaupun dia lihat kadang-kadang perbuatan itu agak kelakar pun ya, tidak masuk akal pun ya, sampaikan bergaduh suami isteri pun tersebar luas di media sosial. Sepatutnya itu aib, perlu ditutup. Dalam hukum fiqh, jika kita terkentut dalam saf tengah solat, terkentut, disunatkan kita keluar itu dalam keadaan agak menunduk kepala dan pura-pura tutup hidung kita ni, tutup gini, tekup gini seolah-olah orang melihat kita ini bagaikan orang yang sedang mengalir darah, keluar darah daripada hidung. Buat begini, dan kita pun keluar. Kalaulah begitu, keluar daripada saf dan keadaan disangka hidung berdarah, itu lebih rasa terhormat daripada keluar begitu sahaja. Apatah lagi keluar begitu tetapi sambil-sambil itu pula ngeling kepala, tepuk perut. Allah, nampak sangat, nampak sangat. Jadi aib diri kita pun hendaklah kita tutup. Kita tutup hidung kita ni, nanti biar orang menyangka hidung kita berdarah. Batal solat hidung berdarah itu lebih terhormat daripada batalnya solat dalam keadaan terkentut. Dahlah orang ni pergi, bau pula ditinggalkan, pun bising juga tu. Pandai buang tak pandai bawa balik. Itu aib. Jadi justru itu, apa pun hal peribadi kita, rumah tangga kita, simpan-simpanlah. Simpan-simpan. Tak payahlah nak dapatkan sokongan orang tengok berapa banyak subscribe dan sebagainya.
Oleh kerana itu wajiblah bagi tiap-tiap hamba untuk mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya sebagai hamba. Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Namanya Abdullah, hamba Allah, bermakna ibadatnya hanya sembah Allah, bukannya Abdul makhluk, hamba makhluk. Abdul Sayyarah, hamba kepada kereta. Ada orang dia make up kereta dia, hidup dia habis duit. Setengah-setengah golongan budak muda tu, bukan orang muda sajalah, orang dah berumah tangga pun begitu juga sebab minat kan. Seperti motor RXZ. Tahun berapa RXZ? Tuan-tuan dulu pernah pakai tahun berapa? Waktu pergi sekolah ke ataupun pergi kerja dulu muda-muda. RXZ tu ribu-ribu tu harga tu. Nak beli tank, ada orang jual tank saja, ada orang jual handle saja, ada orang jual enjin saja, exhaust sebagainya. RXZ lama tu ribu-ribu tu. Kalau peminat dia memang cari kat mana ada bodinya RXZ, diorang cari ke Perlis ke Johor pergi. Sebab apa? Sudah jatuh cinta kan, jatuh cinta pada harta, pada material dan sebagainya. Ada pun kita yang dipanggil hamba Allah ini, maka ibadahnya hanya sembah Allah untuk Allah, tidak ada benda lain. Bukan kerana hamba kepada pangkat, hamba kepada harta, hamba pada kedudukan, kemasyhuran. Maka hendaklah kita hindarkan diri kita daripada condong hati kita mencari kemasyhuran manusia. Itu antara salah satu daripada penyakit-penyakit hati, yang sukakan kemasyhuran, sukakan pangkat, sukakan darjat. Oleh kerana itu wajiblah bagi tiap-tiap hamba untuk mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya sebagai hamba, agar ia dapat menjalankan kewajipan ubudiyah, penghambaan diri, dan menunaikan hak-hak rububiyah, ketuhanan Tuhannya, menyembah Tuhan, sehingga ia dapat pasrah dan redha terhadap apa yang ditetapkan oleh Tuhan kepadanya. Sebab tiada pilihan bagi seorang hamba di hadapan pilihan Tuhannya. Bertembung pilihan kita dan pilihan Allah, nak dahulukan yang mana? Akan berlaku ni pilihan yang mana? Pilihan Allah lah. Justru itu kita perlu mendidik hati kita supaya sentiasa berdamai dengan takdir Allah. Berdamailah. Kalau kita mengeluh, kita merintih, protes, berlaku tak sebarang perubahan? Takkan berlaku. Kalau berlaku, sebenarnya itu dah memang ketentuan takdir. Sebelum kita protes, sudah tertulis pun apa yang akan berubah. Sebelum kita cadangkan sesuatu perkara, yang nak berlaku itu sudah pun ada dalam ilmu Allah. Sebelum kita lahir lagi pun, sebelum kita duduk meeting, sebelum kita nak bercadang, itu semuanya dah tak disusun. Jadi sebenarnya bukan berbetulan dengan apa yang kita cadangkan, tetapi apa yang berlaku itu berbetulan dengan takdir Allah. Fahamkan molek-molek. Kita berdoa. Berdoa ini untuk menjunjung perintah, seperti solat. Diperintah solat, kita solat. Diperintah zakat, kita zakat. Tutup aurat, tutup aurat. Diperintah doa, kita berdoa. Tetapi jangan disangka doa itu boleh menentukan apa yang kita hendak. Bukan kita Tuhan, ataupun kita nak remote je Tuhan tu. Ikut cakap aku minta ini dapat ini, minta itu dapat tak. Apabila kita berdoa, terhasillah apa, seolah-olah terhasillah seperti apa yang kita doa. Itu sebenarnya berbetulan dengan takdir Allah, bukannya dengan ketentuannya doa kita. Sebab tiada pilihan bagi seorang hamba di hadapan pilihan Allah Ta'ala. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih, yakni satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan,
tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih, yakni selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Itu dalil, bukan kita yang berkehendak. Makana lahumul khiyarah, dan tidaklah berhak bagi siapa pun memilih, melainkan Allah. Dialah yakhluqu ma yasha' wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhan engkau memilih apa-apa yang ia kehendaki, dan dia jugalah yang berkehendak dan juga menghendaki, merencanakan. Seterusnya, la tuksir hammak ma qaddara yakun. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu, apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Gelisah macam mana pun, bimbang macam mana pun, perkara yang sudah ditakdirkan untuk berlaku akan berlaku. Tangisan kita, risau kita, bimbang kita sedikit pun tidak akan mengubah ataupun menahan apa yang nak berlaku. Kalaulah kita cuba menahan ataupun kita berdoa, kita cuba ikhtiar untuk tidak berlaku satu perkara, sebenarnya ianya berbetulan dengan takdir Allah yang telah pun termaktub dalam ilmu Allah, bukannya dengan doa kita itu. Mengenai tentang hadis yang mengatakan doa itu mengubah takdir, kita fahamkan hadis ini dulu. Yang dikatakan doa itu mengubah takdir adalah doa yang memang ditakdirkan untuk berubah, barulah berubah. Kalau doa yang kita doakan itu tidak ada dalam ilmu Allah untuk berubah, sebanyak mana pun kita berdoa, ia tidak akan berubah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tidak akan berubah dengan adanya bantahan daripada makhluknya yang jahil. Tidak boleh berubah oleh sebab kerisauan mereka yang lemah. Kerana takdir adalah suatu ketetapan yang pasti, dindingnya kukuh, tidak akan dapat diubah oleh apa pun jua. Dan di antara ketentuan Allah adalah rezeki yang diberikan kepada tiap-tiap makhluknya. Terus, qad damina ta'ala bi rizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjamin tegaknya kehidupan tiap-tiap makhluk dengan rezeki di dalam kitab yang telah diturunkan sebagai cahaya bagi sekalian manusia. Janganlah merisaukan rezekimu kerana ia telah tertulis sebelum engkau dilahirkan ke dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 lailah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yab'atsu Allahu malaka fayu'maru bi arba'i kalimatin fayaqulu uktub 'amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa syaqiyyun aw sa'id." Sesungguhnya penciptaan seorang daripada kalangan kamu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian ia menjadi sebuku darah beku dalam jangka masa yang sama sepertinya, 40 hari maksudnya. Kemudian ia menjadi seketul daging yang jangka masa yang sama seperti itu. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang malaikat, lalu diperintahkan kepadanya untuk mencatat 4 kalimah. Mencatat 4 kalimah. Pertama apa dia? Catatlah amalnya. Kedua ajalnya. Ketiga rezekinya. Dan apakah ia orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Setengah hadis mengatakan catatlah jodohnya. Kalau contohan ada, kalau seorang itu jodohnya 4, laranglah macam mana pun, marahlah macam mana pun, tetap jodohnya 4 juga. Nak kata apa? Tapi jangan gunalah poin ni dengan isteri kita. Ditanya kenapa awak nikah lagi, sudah takdir yang menentukan. Mudah jawab begitu. Kita pusing belakang, batu lesung pun sampai ke atas kepala. Kita tanya kenapa awak ketuk saya dengan batu lesung, isteri pun kata itulah takdir. Itulah takdir. Lala bergaduh juga dah. Tetapi kalau seorang tu jodohnya memang satu, usahalah macam mana pun, mintalah petua apa pun daripada ustaz, tak jalan juga. Sebab apa? Memang satu juga. Begitulah keadaan kita ni. Rezeki kita begitu juga. Benarlah kata orang tua-tua, pepatah berbunyi, rezeki secupak tidak akan jadi segantang.
Usahalah macam mana pun. Kalau secupak juga. Ada orang santai-santai je kerja, lebih kurang je. Tak adalah sampai nak keluar rumah pagi-pagi, tidak. Dia keluar rumah pun pukul 9, pukul 10. Kerja sendiri. Sambil-sambil tu kerja jual ke tepi jalan tu pun dah lah. Dengan permit tak ada. Itu pun masuk income sebulan juga 7,000, 8,000. Datangnya di BKL, datangnya majlis pemandaran, bungkus, angkat, lari. Lepas tu jual dalam WhatsApp, grup-grup WhatsApp. Habis juga. Habis juga. Waktu hujan dah habis masak, tapi pasal malam tengok hujan pun dah turun dah. Tak sempat nak keluar, hujan dah turun dah lebat dah. Ini memang ribut Taufan ni. Tak apalah, jual je dengan jiran-jiran kat dalam grup tu. Ada je orang datang budak Grab order. Rezeki. Simple-simple je kerja, tapi masuk juga. Gaji 4,000, 5,000, jual lebih kurang dah. Tak ada masuk terus bisnes apa tidak. Elan itu sikit orang beli, elan itu sikit beli. Jadi kalau rezeki secupak tak dia segantang. Tapi kalau rezeki itu dah memang segantang, dia tak akan secupak. Dia tetap segantang juga. Mungkin tuan-tuan mempunyai pengalaman ataupun kawan-kawan sama anda kita, saudara kita yang diketahui belajarnya tak tinggi, tetapi sekarang gajinya lebih tinggi daripada kita yang makan gaji. Ramai begitu kan. Bangla, Pakistan, Nepal, Indonesia, kerja sini alhamdulillah. Sijil apa mereka pegang? SPM ada? Tak ada. PMR? Tak ada. LCE? Tak ada. Dulu kan kita LCE. Tak ada. Tapi rezeki ada. Kerana apa? Kerana rezeki itu sesuatu yang telah pun siap. Telah siap. Maka janganlah seseorang hamba merisaukan masalah rezeki. Janganlah seorang hamba merisaukan masalah rezekinya, kerana itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan dan dijamin oleh penciptanya, yang tidak pernah memungkiri janjinya. Dan di dalam kitab yang telah turunkan kepada makhluk yang paling mulia, untuk mengeluarkan segala manusia daripada gelap kesyirikan, kekufuran dan dosa, menuju cahaya tauhid, keimanan dan ketaatan. Di antara jaminan rezeki tersebut ialah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah tabaraka taala jualah yang menanggung rezekinya dan ketahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Dah siap dah. Sebab itu selagi mana rezeki masih ada, rezeki makan tu masih ada, duduk mana tempat pun tak apa. Kalau rezekinya di Kuala Lumpur, dia akan duduk Kuala Lumpur, walaupun lahirnya di Pahang, Johor. Tapi kalau rezekinya di Kuala Lumpur lah. Cuba lihat gelandangan di Kuala Lumpur itu, tidak berumah, hanya berlapikkan kotak-kotak, berselimutkan dengan surat khabar, bertemankan dengan unggas-unggas nyamuk-nyamuk di tepi-tepi jalan, di bawah jembatan. Masih hidup lagi. Kerana apa? Siapa menjamin rezeki mereka? Ya Allah Ta'ala. Mereka boleh sihat, makan walaupun di sisi kita kalau dah jatuh tu buang ni lah. Tak, mereka memang mencari makanan yang telah dibuang, dan mereka makan makanan itu, dan mereka pun masih hidup sihat. Adapun kita, jaga sangat-sangat, jatuh tak ambil dah. Kalaulah ayam masak rendang, datangnya lalat bertelur kat sini, sepatutnya ambillah kesan lalat tu, ambil buang. Yang ni makan. Kita ni sunnah Nabi tu macam mana? Sunnah Nabi itu, sebab itu kita bila nak makan, sunnahnya basuh tangan. Basuh tangan itu bukan basuh sebelah tangan, tetapi basuh dua-dua tangan. Dan basuh tu pula bukan hujung jari, macam kita cucuk sikit kan. Okey dah, cukup. Itu hujung jari ni. Tetapi waktu kita makan, kita ramas, kita pegang, kita kacau. Sunnahnya basuh
kedua tangan sampai ke pergelangan tangan. Kerana apa? Kerana disunatkan kita ada makanan jatuh, ambil balik. Nak ambil daripada tangan mana? Tangan kanan. Minta maaf, daripada tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Sebab tangan kanan penuh dengan makanan, nasi-nasi, miak-miak. Jadi lebih selesa kalau kita ambil tangan kiri. Kalau tangan kanan kita ambil, nanti ada yang jatuh balik. Jadi kita ambil lah tangan kiri, kemudian letak kat tapak tangan kanan, kemudian boleh kita suap. Jadi sunnahnya makanan jatuh diambil balik. Ada pun praktikal kita, amali kita apa dia? Makanan atas pinggan kita buang. Ingat tak tuan-tuan waktu budak-budak dulu kecil-kecil, bapak kita punyalah marah. Kes apa? Pijak nasi. Dia titik kita, dia ketuk kepala kita, titik kaki kita. Kurang hajar tu, rezeki Allah Ta'ala pijak-pijak. Begitu orang tua dulu. Ni kita pula ajar cucu kita, dah tak habis tak apa, nanti buang dia. Senang sangat bang gitu. Akhirnya jadi satu budaya. Budaya makan tak habis buang, makan tak habis buang. Pesan pada anak kita, cucu-cucu kita, nampak banyak dia, buang sikit nasi, buang. Sikit tu buang dulu, nanti kalau tak cukup tambah. Pesan gitu. Ni dah ambil membukit, dah makan rasa pedas, tak nak atuk pedas sangat. Atuk dah cakap kan pedas, kau pergi ambil banyak apa? Kena marah. Anak-anak cucu-cucu ni perlu dididik. Jangan kata tak boleh marah. Boleh marah. Marah itu amat berguna untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk terbiah anak-anak cucu-cucu. Marah itu perlu sangat-sangat ketika berperang. Orang berperang boleh, mungkin bukan pedang, kuda pun dia boleh ambil, lontar. Marah kan? Marah ni digunakan pakai untuk cabut pedang, untuk tebas leher musuh. Bawa ringan pedang tu. Tapi kalau kita ni dalam keadaan duduk saja, tak ada mood, nak marah tak ada, pegang pedang ni, berat pedang tu, nak cabut tu, nak main pun tak jadi. Dia mesti ada syekh dulu. Kena marah dulu. Untuk amal ma'ruf nahi munkar mesti ada marah, barulah kita semangat nak buat amal ma'ruf nahi munkar. Kalau tak ada marah, tengok orang buat mungkar depan macam kita saja gitu. Untuk cegah amal ma'ruf nahi munkar kena marah. Nak terbiah anak isteri kena perlu ada marah. Maka marah ini dipanggil marah yang terpuji, marah yang dibenarkan oleh syarak. Malah merotan anak yang 10 tahun melanggar perintah Allah, tinggalkan solat, tidak berpuasa, maka rotan mereka. Boleh rotan. Dan rotan itu mesti dalam keadaan kita nak mendidik, bukan untuk mengamuk. Tak jadi begitu, mengamuk berbeza. Tapi marah kerana dia melanggar perintah Allah. Namun marah itu terbatas. Sebab itulah disarankan syaratnya ketika mana kita nak rotan anak itu, ketika itu janganlah ketika betul benar-benar tengah marah. Kita marah itu atas kasih, atas nak didik. Maka kalau diangkat rotan itu pun tidak melebihi paras yang tinggi. Seandainya kita letak sesuatu objek di bawah ketiak kita rotan, tak. Walaupun nampak macam tak kuat, tetapi itu adalah didikan, bukan nak membelasah. Jadi dibolehkan marah. Marah kerana mendidik, tarbiyah. Baik, berbalik dalam ayat tadi, dan tiadalah sesuatu pada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu, dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan dan dijanjikan kepada kamu. Apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dijanjikan, ditakdirkan, ianya sudah termaktub dan akan berlakulah apa yang telah ditakdirkan itu. Lihatlah kepada janji yang pasti ini, yang keluar daripada zat yang mustahil baginya memungkiri janjinya. Akan tetapi
mengapa manusia lebih mendengar dan mempercayai janji-janji manusia yang ia sendiri tidak dapat menepati janjinya kecuali atas izin dan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Daripada janji Allah Ta'ala yang sudah pasti, ia lebih memilih dan mengutamakan makhluk yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau menjauhkan kemudaratan dari dirinya daripada memilih Allah Ta'ala. Itu kebanyakan kita begitu. Nak suruh lari pada Allah, minta dengan Allah, bersandar pada Allah, tidak. Tetapi lebih condong kepada permintaan, pergantungan kepada sesama makhluk. Itu termasuk perkara yang menyekutukan Allah. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang tak kita ketahui, yang tak diperasankan, kerana kita tidak peduli, kurang mempedulikan tentang bicara-bicara tasawuf yang mendidik hati kita supaya memandang Allah. Daripada memilih Allah yang maha pemberi manfaat dan pemberi mudarat. Subhanallah, hijab apakah ini? Seterusnya, faridha faridatun wasukhtu haram. Maka redha adalah sesuatu kewajiban dan tak puas hati, tidak puas hati hukumnya haram. Jadi redha itu wajib, mengeluh, tak puas hati, protes, itu perbuatan yang haram. Said Al-Jurjani berkata bahawa redha adalah berbahagianya hati dengan pahitnya qada. Apa itu redha? Redha itulah bahagianya hati dengan pahitnya qada, ketentuan Allah itu. Al-Balkawi berkata bahawa redha adalah tenangnya jiwa dalam menghadapi musibah ataupun kehilangan sesuatu yang cintai tanpa ada perubahan hati. Dapat projek, tak dapat projek, sama je hati kita. Kita ni bukan dapat tak dapat, dapat pun tak puas hati lagi tu. Income kita bulan-bulan berniaga ni dapatlah mencecah 15,000, 15,000, 13,000, 14,000, memang gitulah. Tapi kali ni kita bisnes, lepas-lepas PKP dapat juga, tetapi 7,000. Jauh tu, 7,000 dengan 15,000. Kalau orangnya kaki bisnes, oh dulu 15,000, sekarang 7,000, 6,500 dia pendapatan jual bisnes ni. Itu pun kita dah ada satu perbezaan. Satu, waktu dapat 15,000, alhamdulillah, Allah maha kaya. Bila turun sikit 13,000 sebulan, alhamdulillah lah, tapi boleh lah 13,000, tak apalah, alhamdulillah. Masuk saja bulan berikutnya, dapatlah pendapatan income kita tu 7,000, 5,000. Sekarang teruk dah, sekarang ni menjaga. Teruk dia kata. Padahal yang beri 5,000 tu siapa? Yang beri 13,000, 15,000 siapa? Tuhan yang satu juga. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itu, yang Esa itu, yang bulan-bulan yang lalu beri kita 15,000, 13,000 itu Tuhan yang sama juga, yang maha kaya, yang beri kita rezeki pada bulan ini, income kita 5,000, 6,000 tu Tuhan yang sama juga. Jangan lihat kepada pemberi, jangan lihat kepada pemberian, tetapi lihat kepada yang memberi. Kita mungkin dah dapat tahu bahawa ada budak-budak berkumpul di tepi jalan menantikan raja lalu lintas. Khabarnya raja itu akan memberi kita sampul surat. Budak-budak sekolah ni, tadika darjah 1 semua sampai darjah 6, kumpul berbaris sambil bendera-bendera, bawa bendera tu. Daulat Tunku dapatlah envelope tu seorang RM50. Di cucu kita ni pula surat tadika, nengok budak besar tak nak campur dia, takut. Tak apa, atuk tolong bawakanlah, dukung cucu kita letak tepi jalan tu. Datang je raja, datang sultan kata, ini siapa ni? Ni atuknya ni. Atuk dia. Tak apa, atuk pernah kita beri juga, dapat juga RM50 tu. Lepas tu dikarenakan melihat kehebatan yang memberi, sampaikan atuk tak guna duit ni, simpan, buat dan print, tampak kat dinding. Orang datang marhaban hari raya, haji, apa duit 50 kamu situ?
engkau tak tahu kisah dia, ini sebenarnya aku dulu bla 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 bla. Raja yang beri tu, sultan yang beri tu. Oh ya ke? Itu sayang sangat tu. Datang cucu lain tak, atuk itu duit apa simpan situ? Engkau tak tahu ceritanya, dulu atuk bercerita. Habis nenek dah meninggal, atuk kahwin lagi. Isteri baru kata, abang, ini duit apa kan tu ni? Engkau tak tahu cerita dia ni. Jadi yang dia gembirakan bukan RM50, sebab atuk pun pencen, gajinya pun RM5,000. Apa hal RM50? Tetapi kerana melihat apa? Melihat si pemberi itu, betapa besar di hati atuk tu yang memberi itu. Ini sultan kita yang memberi ni, ini atuk buat ibu duit ni, duit ni. Begitu juga kita ni, jangan lihat income kita masuk RM5,000, RM7,000. Sebelum ni, sebelum PKP, gaji income kita bisnes RM15,000, RM20,000 sebulan. Lepas PKP ni dengan barang mahal sebagainya, tak ada nak pusing. Pekerja pun kita buang 2-3 orang. Income RM5,000, RM6,000. Jangan lihat income RM5,000, lihat si pemberi itu. Bersyukur ke tidak? Seorang alim bertandang ke rumah seorang wali Allah. Dia wali ini pun sebenarnya asalnya orang Arab juga, Hadramaut. Tetapi dah lama merantau waktu muda-muda masuk ke Indonesia, lalasnya akhirnya bermustautin di Malaysia, di Batu Pahat. Maka dia pun dah biasa makan makanan orang Nusantara, sambal belacan, cincalo, ikan pekasam. Dia datanglah orang Arab, Habib dihidangkan, tak tahulah, mungkin yang dihidang tu belacan ke ikan pekasam, dia tahulah. Habib, saya tak makan Habib. Habib tu pun cakap selamba je, sesuai spontan. Bukankah itu nampak macam kecil? Bukankah itu daripada pemberian yang maha besar? Tu tersentak hati si alim ini. Allah Akbar. Itu kan berbeza pandangan kan. Wali punya pandangan melihat bahawa tidak ada sesuatu yang kecil kalau datang daripada yang maha besar. Tak ada. Kita ni masih hidup makan walaupun telur dan kicap sekalipun, itu dah rezeki besar tu, sebab yang memberinya Allah Ta'ala yang maha besar kan. Apa yang kita nak lagi? Kita ni hanya makan untuk keperluan je. Kadang-kadang kita makan sampai sakit kan. Negara luar, Syria, Turki, di ujung gempa bumi, peliharaan Syria yang lari masuk ke Lebanon. Di Yaman ekonomi sampai sekarang tak stabil lagi. Maka semua mereka pun payah nak makan. Nak bandingkan kita ni makan membuang-buang. Tunggulah nanti kedatangan bulan yang mulia penghulu sekali, bulan Ramadan. Lihat makanan macam mana, tengok. Kita makan macam mana? Kita makan sampaikan maghrib tu dah habis nak isyak dah, tak sembahyang maghrib dah kita. Kita disuruh buka puasa, bukan buka ampang. Tahu buka ampang? Buka betul-betul masuk semua. Mi Jawa, laksam, cakotiau semua masuk. Sirap bandung, teh tarik semua masuk. Tinggal 10 minit, 15 minit nak masuk isyak, barulah bentang sejadah ayat nak semayang. Nabi sejadah pun dah tak larat. Itu cara kita makan lah. Nanti lepas tarawih nanti murid pula tu makan lagi. Nanti balik rumah nanti duduk sendah, kopi buat satu, kopi pula. Tadi ada apa-apa kuih ke, habis ke, dah habis ke? Ada bang, buat keluarlah, buat keluar tu. Kalau sejuk panaskan dulu ya. Gitu. Isteri pun layankan saja. Padahal minggu depan nak potong kaki dah. Teh tarik tak tinggal. Tetapi bangsa lain tu susah hidup dia. Sebenarnya hikmahnya, simboliknya puasa itu ialah untuk kita merasai bagaimana perut-perutnya fakir miskin.
Kalau kita makan sampai kenyang, bermakna hilang fadilatnya, kelebihan. Taklah kita merasai betapa peritnya perut orang-orang miskin itu. Jadi supaya kita beringatlah sikit, mensyukuri apa yang kita dapat dan bersimpatilah, maka membahagi-bahagikan rezeki kita kepada fakir miskin itu. Nah, jemaah masjid memang dah kenyang-kenyang sangat, kita kata sini. Ada jemaah di luar sana tu, kena carilah. AJK, masyarakat kita ni, komuniti kena mencari manakah di lorong-lorong, di rumah-rumah yang ada ibu tunggal, warga emas yang tak terjaga, anak-anak yatim yang tidak berbapa. Maklumlah musim PKP ada yang sampai anak-anak itu hilang mak dan ayah kan, kena COVID. Carilah mereka-mereka tu, berilah sumbangan. Belajar hidup mengasihi sesama insan, sesama manusia. Ibnu Ajibah berkata, redha adalah menghadapi musibah dengan wajah yang tersenyum, atau kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba dalam hatinya dikala berlaku ketentuan Allah, atau meninggalkan pilihan terhadap perencanaan Allah dan ketetapannya, atau kelapangan dada serta tidak memungkiri apa yang datang daripada Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Itu di sisi pandangannya Ibnu Ajibah. Masih lagi boleh tersenyum walaupun dalam keadaan diuji dengan musibah sebesar apapun. Kita begini ya, kalau kita diuji dengan musibah sebesar apapun, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana menjadi umat Nabi ini, dapat menjadi umat Nabi ini, itu lebih jauh, lebih besar daripada balak yang besar. Jadi umat Nabi alhamdulillah besok diberi syafaat. Itu yang kita hendak. Alhasil, redha adalah maqam hati yang lebih tinggi daripada sabar, kerana redha adalah kedamaian rohani yang menyebabkan seorang yang arif dapat menyintai segala sesuatu yang diridhai Allah dalam wujud ini. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah tersambung pengajian kita mungkin lepas raya kot. Bila Ramadan dah berubah kan jadualnya. Dan insya-Allah tersambung pengajian kita akan datang insya-Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa 'allimna ma innaka antat Ibrahim. Allahumma al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa al-batila mujtanabah. Allahumma na'udzu bika min la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin fa du'a inna Allah mufaqihna fi din wa 'alimtum rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Fatihah. Shalli 'ala nabi.
وذلك دين القيمة
ولقد كذب